two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Ustazah dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang kajian analisa surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 18. Secara keseluruhannya, surah Al-Hujurat adalah surah yang ke-49 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri daripada 18 buah ayat. Dinamakan Al-Hujurat yang bererti kamal-kamal yang diambil daripada perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat yang keempat surah ini. Seperti yang dikatakan, surah Al-Hujurat ini merangkumi konsep interpersonal dan perlulah dikaji serta dihayati untuk dikuasai dengan sebaiknya. Antara isi yang terdapat dalam surah ini ialah larangan mengumpat, mengintip serta hikmah Allah menjadikan manusia di dunia ini secara berbangsa-bangsa dan juga berpuak-puak. Larangan didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan atau sesuatu yang hendaklah dielakkan daripada dikerjakan, atau bahasa mudahnya ialah tegahan. Sebagai contoh, Allah SWT melarang umatnya daripada mengumpat dan mendedahkan aib orang lain. Mengumpat bermaksud sesuatu perbuatan tercela di mana seseorang itu menyebarkan keburukan atau aib seseorang kepada orang lain tanpa diketahui oleh tuan badan tersebut. Perbuatan terkutuk ini disamakan seperti memakan daging saudara yang seagama kita. Hukum mengumpat dan mendedahkan aib adalah secara jelasnya haram. Oleh sebab itu, kita hendaklah menjauhi segala perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, dan kepada mereka yang pernah melakukan perbuatan keji ini, hendaklah bertaubat dan meminta maaf. Saya pula akan membentangkan tentang sebab-sebab turun ayat surah Al-Hujurat dari ayat 11 hingga ayat ke-18. Dalam ayat yang ke-11, sebab-sebab ayat ini diturunkan adalah untuk menjelaskan larangan Allah untuk tidak memberi gelaran yang tidak menyenangkan, seperti memanggil nama buruk dan kesat. Allah tidak membenarkan kita mempersedakan orang lain. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud mestilah berhak memanggil dengan nama yang baik, tidak kira buruk atau baik para serupanya. Dalam ayat yang ke-12 pula, sebab-sebab ayat ini diturunkan kerana ia menjelaskan perbuatan mengumpat dan prasangka buruk itu. Allah melarang kita berprasangka buruk kerana ia dianggap menuduh dan memfitnah tanpa bukti yang kukuh. Perbuatan ini sangatlah berdosa dan perlu dijauhi kerana ia boleh memberikan kesan yang negatif, seperti aib dan kelemahan tersebar luar. Asalnya, ia boleh mengakibatkan masyarakat Islam akan dipandang hina oleh masyarakat luar yang bukan agama Islam. Dalam ayat yang ke-13 pula, ia diturunkan kerana menjadi penegasan yang Allah tidak pernah membeza-bezakan manusia. Allah tidak memandang rupa dan darjat seseorang itu. Yang hanya Allah pandang ialah takwa dan keimanan seseorang. Allah menegaskan agar manusia saling mengenal antara satu sama lain. Dalam ayat ke-14 pula, ia diturunkan untuk memberikan perbezaan antara Muslim dan mukmin. Dalam ayat ini, Allah memberitahu tentang orang Arab yang sering mengakui bahawa iman mereka telah kuat dalam diri mereka saat pertama kali memasuki Islam, padahal tak ada sedikit pun iman dalam diri mereka. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahawa iman itu lebih khusus daripada Islam, sebagaimana pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu, ditujukan pula oleh hadis Jibril alaihi salam ketika ia bertanya tentang Islam, lalu tentang iman, kemudian tentang ihsan. Dengan demikian, Nabi membezakan antara orang mukmin dengan Muslim, sehingga hal itu menunjukkan bahawa iman itu lebih khusus daripada Islam. Dalam ayat ke-15 pula, ayat ini diturunkan kerana ingin menerangkan tentang maksud iman yang sebenar. Orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul tanpa ragu-ragu. Dan ini merupakan hakikatnya yang sebenar. Terdapat 3 golongan orang mukmin. Yang pertama ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka yang tidak ragu-ragu dan berjihad ke jalan Allah dengan harta dan dirinya. Yang kedua
ialah orang yang tidak mengganggu harta dan kehidupan orang lain. Dan ciri-ciri orang mukmin yang ketiga ialah orang yang mendapatkan kemuliaan dan ambisi, tetapi ia meninggalkannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ke-16, ia diturunkan kerana Allah ingin menguji orang Arab Baduy tentang keyakinan mereka, padahal Allah SWT itu mengetahui apa yang terkandung dalam isi hati mereka. Dalam ayat ke-17 ini, ia diturunkan untuk Allah menjelaskan bahawa orang-orang Arab Baduy itu telah merasakan yang mereka memberikan nikmat kepada Rasulullah dan menganggap Nabi sangat bersyukur atas keislaman dan kepatuhannya. Walhal, Nabi menolak ucapan mereka yang saling menunjuk-nunjuk pemberian nikmat itu. Sesungguhnya, hanya Allah sahaja yang melimpahkan nikmat kepada mereka dengan menggunakan mereka keimanan. Jika mereka bersungguh-sungguh menjadi orang yang beriman. Yang terakhir sekali, iaitu ayat 18 yang menjadi penutup surah Al-Hujurat. Dalam ayat ini diturunkan untuk menjelaskan bahawa hanya Allah sahaja yang maha mengetahui segala apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan hanya dia sahaja yang dapat melihat perkara yang tersembunyi di dalam hati. Dan apa sahaja yang diucapkan oleh lidah, kerana Allah maha melihat apa yang selalu dikerjakan oleh seluruh hamba-hambanya. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambung intipati ayat. Okey, secara keseluruhan, yang pertama, ayat ini melarang lelaki dan wanita berlaku zalim terhadap orang lain. Kerana apa? Kerana jika seseorang itu berlaku zalim terhadap orang lain, ini akan memberikan kesan yang buruk terhadap dua pihak. Oleh sebab itulah Allah telah melarang manusia daripada mengata ataupun mengejek orang lain. Kerana hubungan silaturahim antara dua orang itu akan terputus disebabkan oleh mulut orang lain yang telah membuka aib mereka. Okey, selain itu, mencela diri sendiri adalah dilarang oleh Allah. Kerana apa? Kerana Allah telah menciptakan kita manusia sebaik ciptaan. Jadi disebabkan itu, sebagai seorang manusia, kita tidak boleh mengata ataupun mengutuk diri kita sendiri. Okey, selain itu, Allah melarang hamba-Nya berburuk sangka, iaitu melakukan tuduhan dan pengkhianatan kepada orang lain. Okey, poin yang seterusnya, Allah telah menciptakan setiap hamba-Nya dengan sebaik-baik ciptaan, iaitu contohnya dari segi fizikal kita, apa yang telah Allah ciptakan itu, kita kenalah redha dan terima serta menjaganya dengan baik. Okey, poin yang seterusnya, Allah juga menciptakan setiap manusia mempunyai pasangan serta terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Okey, disebabkan itulah kita mesti menjaga mulut dan juga menghormati mereka yang berbangsa dan juga beragama lain. Okey, seterusnya, iman datang daripada jiwa yang suci dan ikhlas. Jika kita sentiasa berkata buruk terhadap orang lain tu, maksudnya ada yang kurang terhadap diri kita sendiri. Okey, poin yang terakhir adalah Allah Maha Pengampun kepada hamba-Nya yang bertaubat kepadanya. Kerana Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang bersungguh-sungguh meminta ampun kepadanya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya nak bagi tahu tentang hukum hakam mengumpat. Kita semua dah tahu hukum mengumpat adalah haram. Tetapi terdapat beberapa perbuatan yang dibenarkan dalam pendapat Imam Nawawi. Dalam kitabnya sudah diberitahu hanya dengan tujuan yang sahih yang mana tidak dikecapi, melainkan ada beberapa jenis perbuatan ini. Okey, nombor 1, membuat aduan kepada sultan atau hakim apabila dizalimi. Nombor 2, membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Okey, nombor 3, dengan tujuan fatwa yang menceritakan ia kepada mufti. Nombor 4, mencegah umat Islam daripada sesuatu keburukan serta menasihati mereka seperti mereka mengambil ilmu daripada buku ahlinya. Okey, seterusnya secara terang-terangan menceritakan perihal orang yang melakukan dosa, kemudian menyebut sesuatu sifat yang telah makruf ataupun diketahui kepada diri seseorang itu yang bisu, buta atau sebagainya,
supaya jika mampu memanggilnya dengan panggilan yang lain adalah lebih baik, dan haram memanggil panggilan-panggilan yang tersebut dengan niat menghina. Untuk keenam perkara yang tadi saya sebutkan tu, dia actually ada 6. Ia adalah sebahagian besar ulama yang telah disepakati perkara yang dinyatakan. Adapun kesemua datang daripada dalil-dalil dan hadis-hadis yang sahih dan lagi masyhur. Okey, itu je dari saya. Assalamualaikum. Akhir sekali, di dalam surah ini, terdapat beberapa pengajaran yang perlu kita ambil iktibar. Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk memelihara hak-hak orang Muslim dan nama baik setiap Muslim. Dalam masa yang sama, Allah juga meminta kita semua untuk menjaga kehormatan antara satu sama lain. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberi setiap Muslim hak ke atas Muslim yang lain, tetapi hak yang diberi ini tidak boleh disalahgunakan dengan melakukan perkara yang buruk, seperti menghebohkan aib seseorang kepada orang yang lain. Selain itu, setiap Muslim wajib membantu mereka yang memerlukan bantuan dan sokongan. Itulah yang sepatutnya kita lakukan jika ada di kalangan saudara kita yang berada dalam kesusahan. Pengajaran yang ketiga pula ialah kita mestilah saling menghormati antara satu sama lain. Hal ini merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Kemudian, semua umat Islam mestilah sentiasa bermuhasabah diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain, supaya kita tidak menjadi seperti mereka yang sering memburukkan cerita tentang orang lain kepada orang yang tidak berkenaan. Dengan berbuat sedemikian, kita akan menjadi insaf dan kita dapat memperbaiki kelemahan diri sendiri. Yang kelima pula, kita mestilah bersangka baik terhadap orang lain. Perkara ini akan memberikan impak yang negatif kepada kedua-dua pihak, seperti bergaduh dan tidak bertegur sapa. Walhal, Islam amat mengutamakan perpaduan dan hubungan erat antara sesama Muslim. Sebaliknya, kita mestilah bersangka baik antara satu sama lain bagi mengelakkan hal-hal buruk terjadi dan kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim secara tidak langsung. Itu sahaja daripada kami berlima. Maaf anda terkasar atau tersilap bahasa. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.